إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-73 dan 74 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَقُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Maksudnya, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota lembu tersebut. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan ada antaranya sungguh yang terbelah lalu keluar mata air daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada apa yang kamu kerjakan. Dalam kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana peristiwa ini berlaku, iaitulah sembelihan lembu dengan susah payah, dan akhirnya lembu itu disembelih dan ambillah satu anggota daripada lembu untuk dipukul akan mayat. Maka mayat itu pun bangun menerangkan siapakah yang telah membunuhnya, dan hukuman pun dijatuhkan kepada pembunuh itu. Ini adalah satu perkara yang Allah mengkehendaki di sebaliknya agar manusia faham, terutamanya yang hidup pada masa itu yang menolak kebangkitan semula, bahawa kamu akan bertemu dengan Allah SWT. Justru orang yang akan mati dan dibangkitkan bertemu dengan Allah, sepatutnya mereka ni mempunyai satu persiapan minda, persiapan dari sudut ibadah. Itu sebab Nabi diutuskan. Ada orang kadang dia bertanya, kenapa Nabi datang? Bagus soalan ini. Kita kena raikan anak-anak muda, khususnya zaman sekarang. Mereka tidak belajar dengan cara macam kita dahulu, secara kuku besi. Wajib belajar, jangan banyak tanya. Iman itu pada ikut, bukan pada faham. Itu generasi dahulu telah pun berakhir, tuan-tuan. Mentadbir manusia sekarang bukan macam mentadbir zaman dulu-dulu. Ayah cakap pukul 7 balik, siapa tak balik kena sebat, semua ikut. Cuba kita kata sekarang pada orang-orang muda yang ada dekat sekeliling kita, 7 tak balik, jangan masuk rumah, pintu kena kunci. Huri, dia kata, tuan-tuan. Dia pergi tidur kat sisi. Jadi inilah dia benda yang berlainan pada hari ini. Jadi bila ditanyakan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tentang kenapa Nabi diutuskan sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi nak menerang kepada kita satu perjalanan yang akan berlaku lepas kematian, yang para doktor, para engineer, para arkitek, orang cendekiawan ke dunia ni tidak akan dapat menjelaskan hakikat itu. Sains hanya pada waktu dia hidup, berakhir, habislah dia. Tapi wahyu adalah satu benda yang memberi kepada kita satu garis panduan, lepas mati besok macam mana, apa persiapan yang kau kena buat. Kerana jauh dalam lubuk hati kita meyakini akan ada balasan semula, kerana tak selesai kat dunia. Kalaulah setakat ini sahaja si penyangak mendapat bagai-bagai recognition, penghargaan, sedangkan orang yang baik dihina, dipukul, dipenjarakan, dan macam-macam perkara lain berlaku kat dunia. Tak fair, tuan-tuan. Banyak perkara yang berlaku dalam dunia ini memberi laluan kepada orang-orang zalim untuk hidup. Penyangak, penipu, orang yang zalim, boleh jadi orang penting. Orang diberi amanah itu adalah orang paling pengkhianat, tapi semua orang tak nak jawab, nak layan, nak membentras perkara ini berlaku. Orang yang amanah pula diketepikan, tidak diberi tanggungjawab.
Ya, jadi di mana saja berlaku perkara seperti ini dalam dunia kerana percaturan berasaskan kepada kepentingan puak-puak yang tertentu. Jadi tentu ada pembalasan tuan-tuan, mesti ada. Jauh dalam hati kita sanubari memikirkan takkanlah macam ni keadaan, mesti ada balasan semula. Maka itulah tujuannya Nabi diutuskan untuk menceritakan kepada kita ma ba'dal maut, apa yang berlaku selepas barzakh, perjalanan itu, syurga atau neraka. Dan kalau logik akal mengatakan kenapa engkau beribadah? Aku beribadah kerana Allah SWT, Allah menetapkan syurga dan neraka. Katalah tuan-tuan, tak ada pun syurga dan neraka. Katakan ni ilmu logik, mantik dipelajari linaftarid aklan. Kalau kita kata tak ada, rugi ke tuan-tuan? Tuan-tuan duduk dalam surau ni untuk sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, satu sembahyang 10 minit kali dengan 5 waktu sembahyang 50 minit, katalah tambah 10 minit lagi 1/24, tuan-tuan duduk bertafakur lah kata perkataan yang orang yang tak beriman itu, bertafakur 1/24. Tiba-tiba lepas kematian tak ada apa pun yang berlaku, tak ada syurga neraka, jadi tanah belaka semuanya. Rugi tak? Tak rugi, saya cuma spend 1/24, berapa persen saja. Tapi bagi kawan yang tidak beribadah, tidak yakin, tidak lakukan perkara yang orang beriman lakukan, katalah betul-betul lepas kematian dari syurga neraka, siapa yang rugi sekarang? Kamu yang akan rugi. Jadi inilah tujuan perutusan Rasul, menerangkan kepada kita perkara yang kita tak nampak, kebangkitan balik semula. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah dia Islam datang untuk memberi interaksi yang sihat kepada akal fitrah yang ada dalam diri, yang menyatakan mesti ada kebangkitan balik semula, mesti ada balasan balik semula dalam hati setiap manusia itu. Kemudian datang ayat ke-74 ni, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, tapi hati orang-orang Yahudi ini keras, bahkan lebih keras daripada batu. Kalau Allah SWT sebut kat sini lebih keras daripada besi, besi yang paling keras tuan-tuan, maka tentulah ada limitation pada hati yang sudah pun keras dan kebejatan itu, dengan kejahatan itu. Tapi Allah sebut lebih keras batu, maknanya dia infinity, dia punya kekerasan tu sangat luar biasa, sangat ekstrim sekali. Inilah dia kejahatan hati orang yang ingkar pada perintah Allah SWT, terutamanya Yahudi. Dan kita bertanya lagi, kenapa cerita Yahudi tak selesai? Kerana kita sendiri boleh jawab pada hari ini, kenapa orang Yahudi itu begitu jahat tak selesai-selesai. Maka Allah SWT turunkan ayat ini untuk menjadi pedoman kepada kita orang Islam. Jangan terlalu baik sangka dengan orang lain, supaya kita tidak menjadi mangsa. Dan istimewanya Islam ni tuan-tuan, Islam bertapak di banyak negara di dunia, menjadi pemimpin, contohnya ahli politik, orang kaya dan sebagainya. Tapi yang cantiknya Islam ni tak pernah zalim pada orang. Walaupun pemimpin Islam ni sekular tuan-tuan ya, dia tak ikut Islam pun, keadaan dia tak ikut Islam, faham Quran pun tidak, tapi sedikit Islam yang dalam diri itu menyebabkan memimpin dia jadi orang yang baik tuan-tuan. Tuan-tuan perhatikan, di mana saja orang Islam berkuasa di India, dulu mereka minoriti, Hindu lebih ramai, tak pernah berlaku pertumpahan darah. Tetapi bila British datang untuk menukar, bagi pemerintahan kepada Hindu, habis orang Islam kena sebedi. Tengok, orang Islam berada di Sri Lanka, hidup dalam keadaan memberi kepada orang lain, beri bantuan banyak kepada orang lain, tapi datang kacau bilau itu, orang Islam juga menjadi mangsa. Tengok tuan-tuan, mana lagi tempat dalam dunia Islam? Tengok di Singapura, orang Islam tidak boleh menjadi pilot kapal terbang, tak boleh. Sampai ke polis pun mereka sampai satu tahap saja, tak boleh naik lebih daripada itu, dan tidak akan memegang jawatan-jawatan penting. Tapi tengok orang Malaysia Islam, pemimpin Islam negara kita bagi jawatan kepada orang bukan Islam yang lain. Kita orang Islam ni baik tuan-tuan sebenarnya. Kadang-kadang kebaikan kita diambil kesempatan oleh musuh-musuh Islam. Itu benarnya. Itu sebab Allah turunkan Quran ni untuk kita faham. Janganlah kita berkata pula negatif je Quran ini. Tidak. Allah nak kita mempunyai kewaspadaan yang tinggi. Dalam bahasa Arab dipanggil hadar. Kita hadar, jaga-jaga, jangan terlalu lepas macam lepaskan ikan di lautan, kail itu tarik lepas, tak boleh lepas terus, macam main layang juga. Jadi itu tujuannya Quran diturunkan untuk memberitahu kepada kita tentang Yahudi ni jahat. Inilah senarai kejahatan yang mereka telah lakukan, dan mereka tidak akan berubah. Kata para ulama tafsir, mereka tak akan berubah. Dan inilah yang telah berlaku di negara Israel yang haram ni tuan-tuan. Orang Islam dibedil, dibom,
kemudian dia sekat sebarang bentuk bantuan untuk masuk ke sana. Doktor-doktor Islam yang telah sampai ke Mesir, dia sekat. Ada perjanjian dengan Mossad menghalang semua doktor, asalkan orang Islam je tak boleh masuk. Tapi kalau doktor lain barangkali dibenarkan. Tapi doktor lain, mereka setakat mana humanitarian mereka, tuan-tuan, kemanusiaan mereka. Mereka melihat kadang-kadang benda ini kurang beri penting kepada mereka. Maka tuan-tuan perhatikan kejahatan Yahudi yang amat luar biasa ni, tuan-tuan, ya. Allah gambarkan hati itu keras, lebih keras dari batu. Ada di kalangan batu ini yang terpancar daripadanya menjadi sungai. Itu kat bukit-bukit tu. Asalnya batu, tuan-tuan. Macam sungai Nil. Kalau pergi ke sungai Nil, berasal dari bukit di Ethiopia. Batu. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Ada batu yang terbelah keluarkan air. Dan kamu sendiri telah menyaksikan peristiwa ini. Ketika kamu dahaga di Sinai, maka Rasulullah, iaitu Nabi Musa, utusan Allah yang diutus kepada kamu, telah mengetuk batu keluar air yang telah kita bincangkan sebelum ini. Air itu takut dan ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Batu tersebut ikut, patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh keluarkan air daripadanya. Dan digambarkan wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula batu ini yang jatuh daripada tempat yang tinggi kerana takutkan Allah SWT. Ada para ulama yang mengatakan ini penisbahan dari sudut bahasa Arab, dia panggil majaz. Dipanggil satu bentuk isti'arah. Satu bentuk isti'arah di maknanya satu, apa yang kita nak gambarkan, macam kita sebut bahasa Melayu lah. Kita nyatakan sebagai contoh, saya rasa nak demam lah. Tuan-tuan nak ke demam? Tak nak kan? Ya, pintu ni nak roboh ni. Pintu ni tak ada apa, tuan-tuan, tak ada kehendak dalam ni. Macam mana kita boleh kata pintu ni nak roboh? Rumah ni dah letak, dia nak roboh tak lama lagi. Macam tu maksud dia. Penggunaan dari sudut simpulan bahasa atau kiasan kata ataupun merujuk kepada makna yang seperti itu memang ada dalam Quran. Ini yang menyebabkan ramai orang tidak faham. Orang tak menggunakan akalnya. Bagi contoh, bila sebut Allah itu duduk bersemayam atas tahtanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk bersemayam atas tahtanya. Di kalangan mereka yang berfikiran jumud dan tidak mahu berkembang, mengatakan bahawa ini Allah duduk macam saya duduk. Tak boleh cakap begitu, tuan-tuan. Tak sesuai. Allah bawa bandingan itu untuk engkau faham dalam bahasa engkau. Macam kita gambarkan, masjid ni dibina oleh Al-Fadhil Datuk Suhaimi. Adakah Datuk Suhaimi pergi bangunkan tiang, bancuh simen, buat simen render, dia buat gitu ke, tuan-tuan? Tak kan? Itu maksudnya dalam Quran ada penggunaan macam tu, tuan-tuan. Jangan kita jadi seperti orang jahil yang bertelaga dalam perkara seperti ini, tak menguntungkan langsung. Kerana ini pendekatan Quran yang dibawa bagi kita untuk faham, memudahkan faham. Di sinilah timbul berbagai-bagai firqah. Firqah yang dipanggil sebagai Wahabiyahnya, Asy'ariyahnya, Maturidiyahnya, kerana perbezaan faham dari sudut maksud Quran, penggunaan yang kita nak sampaikan. Barangkali ada orang ni penyampaiannya begini, ada orang begini pandangannya. Janganlah kita yang duduk di belakang ini pergi perdebatkan isu yang telah selesai. Kok mana kita faham sudah. Seorang perempuan Arab, Nabi tanya kepadanya, di mana Allah? Jawab, fis sama, Allah di langit. Nabi kata dia beriman pada Allah SWT. Bijak dia walaupun dia tak belajar, tapi fitrahnya mengarahkan dia kepada kebaikan. Tak payahlah kita nak sebut Allah tu duduk kat langit, Allah tu bertempat. Apa masa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini dia kalangan orang-orang Islam yang suka menimbulkan fitnah. Dia buang masa dia banyak pada perkara-perkara yang tak manfaat. Ya, memadailah kita beriman kepada Allah SWT. Kita sembahyang, puasa, zakat, haji. Buat apa kita pergi cerita benda-benda yang detail yang menyebabkan orang Islam berbalah. Lepas tu berbangga-bangga pula. Di masjid itu dia berpentas, di masjid ini dia berpentas. Orang Islam tidak akan maju, tuan-tuan, kalau mereka perdebatkan benda-benda seperti ini. Dulu zaman Islam, bila ada orang yang bincang begini, tangkap. Apa tujuan kamu bincangkan benda ni? Kamu nak orang bergaduh Kerana dalam bahasa Arab datang dalam berbagai-bagai pendekatan. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Kalau saya sebut, tuan-tuan, dilarang masuk ke dalam pejabat ini melainkan kaki tangan. Kaki tangan. Macam mana kaki tangan nak masuk? Orang Indonesia dia tak faham, tuan-tuan, ayat ini. Kaki tangan. Apa kaki tangan? Kaki tangan saja dibenarkan masuk. Itu simpulan bahasa namanya. Kaki tangan adalah merujuk kepada pegawai, staff. Itu dalam Quran ada, tuan-tuan, macam tu. Cuma orang jahil yang bebal saja yang pergi bertikaikan benda ni, panjang lebarkan supaya orang Islam bergaduh.
Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi bila bawa kepada perkara ni, Allah gambarkan ada batu yang jatuhkan takut Allah. Jadi para ulama mengatakan bahawa boleh ke masukkan kehendak dalam benda yang mati seperti itu? Jawapannya boleh, kerana ia satu pendekatan bahasa. Macam kita gunakan mengatakan bahawa matahari tertutup lah, matahari tertutup, betul kan? Bulan dah tak menampakkan dirinya lah, tuan-tuan. Kan bahasa tu, betul tak? Kita menisbahkan perbuatan kepada benda yang tidak mempunyai kehendak, tapi ia satu pendekatan bahasa yang murni, yang biasa orang gunakan. Dan dalam Islam pun membuktikan kepada kita ada berlaku keadaan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya Nabi menyampaikan khutbah, Nabi pegang pada pokok kurma, pokok tamar. Tapi kemudian Nabi pun tidak lagi duduk di situ kerana sahabat-sahabat yang kaya membuatkan mimbar untuk Nabi khusus, dan tidak lagi pegang pokok kurma itu. Tiba-tiba kedengaran pokok kurma itu menangis. Sahabat-sahabat menyangkakan ada anak sesiapa yang ditinggalkan. Akhirnya mereka mengenal pasti suara itu datang daripada pokok kurma, dan Nabi telah bersabda bahawa pokok kurma ni merasa sedih, aku tidak lagi bersandar padanya untuk menyampaikan khutbah kerana telah dibinakan untuk mimbar. Menunjukkan bahawa kadang-kadang berlaku keadaan seperti itu yang Allah Maha berkuasa memberikan kepada siapa yang dikehendakinya untuk menyaksikan. Itu juga Nabi pernah bersabda, kata Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir wa Tanwir, dahulu sebelum aku menjadi Nabi, aku mendengar batu dan kayu pokok memberi salam kepadaku, aku menjadi hairan, mencari keliling, tidak berjumpa. Sekarang bila dah jadi Nabi, barulah aku pasti suara itu datang daripada pokok itu, daripada batu ini, daripada tempat sekian dan sebagainya. Itu juga orang-orang saleh di kalangan kita, tuan-tuan, jangan nafikan. Mereka bangun malam, Allah beri pada mereka kelebihan untuk melihat, contohnya pokok sujud malam Lailatul Qadar. Ada, tuan-tuan. Ada orang tertentu, tapi bukan semua orang dapat. Pokok tu dia menunjukkan ketundukannya kepada Allah SWT. Ada orang saleh sebelum kita yang pernah mengangkat sembahyang di lautan, rumahnya tepi laut, tak ada kemudahan paip macam kita zaman dulu ratusan tahun dahulu diceritakan. Dia angkat sembahyang tepi laut, dan dia merasai air laut tu tawar, padahal itu masin, dan dia merasa yakin malam itu adalah berlakunya Lailatul Qadar. Jadi boleh berlaku keadaan seperti itu, kita tak menafikan. Ada orang yang melihat pada malamnya pergi angkat wuduk dekat kolam masjid, dia tengok kolam terbeku. Berlaku, betul. Ada pada orang tertentu, dicatatkan dalam jurnal kehidupan mereka. Ini pengalaman-pengalaman orang saleh, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang ada benda pelik berlaku seperti itu yang kita tidak mampu fikirkan kerana kita tak sampai ke level mereka. Sudah cukup cakap kita tak sampai level mereka. Lalu Allah SWT tidak beri pada kita karamah seperti itu. Baik. Jadi ada kalangan batu ini yang jatuh kerana takutkan Allah SWT, jatuh daripada tempat yang tinggi. Bukan seperti dikatakan oleh Mu'tazilah, kata para ulama tafsir, contohnya Imam As-Samarqandi dalam Bahrul Ulum. Orang Mu'tazilah mengatakan mesti benda ni maksudnya maksud jauh, maksud sudut yang dipanggil dalam bahasa Arab. Perkara ini tidak berlaku melainkan Allah beri akal pada benda-benda tersebut, barulah dia boleh bertindak seperti ini. Kalau ada akal, dalam bracket kata mereka. Tapi para ulama Ahlus Sunnah menolak dengan hujah-hujah yang telah saya berikan tadi. Kemudian, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, sesungguhnya Allah SWT tidak akan lalai daripada apa yang kamu lakukan, wahai Yahudi, wahai golongan yang menjadi tali barut kepada Yahudi, wahai golongan yang mengikut orang Yahudi. Kamu punya hati keras, kamu tidak ada pertimbangan pada manusia, lebih keras dari batu. Allah tidak akan lalai pada kamu. Kamu ingat lama ke kamu akan hidup? Kamu ingat lama ke kamu akan berkeadaan seperti itu? Kamu ingat lama ke lagi ke kamu akan menzalimi dan terus menzalimi orang lain tanpa Allah bertindak terhadap kamu? Ia menjadi pengajaran kepada kita. Disebut ta'rid, kata para ulama. Ia satu tahdid, satu amaran. Janganlah kita bersifat angkuh kepada orang lain, memandang orang dengan sebelah mata, menganiaya orang. Kalau kita berada di satu tempat yang tinggi, ya, jangan lupa untuk memandang rumput di tanah, tuan-tuan, kerana tak lama lagi kita akan turun jadi rumput juga akhirnya. Jadi inilah yang dikehendaki oleh Allah. Jangan dengan keegoan, kesombongan, kejahatan kita merasakan kita akan terus berkuasa, kerana lambat laun kita akan turun juga dari tempat yang kita duduk. Seorang pemimpin, lambat laun dia akan jatuh ke bawah, orang tidak akan kenal dia lagi. Seorang orang alim, lama kelamaan sampai masa nanti dia akan lupa ilmunya. Orang berpangkat tinggi, dia akan turun juga ke tempat orang biasa akhirnya. Jadi mengapakah ada dalam diri sifat takabur, sombong, keras hati, memandang orang lain macam haiwan diperlakukan?
Maka janganlah ada dalam diri kita sifat seperti ini, tuan-tuan. Zaman memimpin orang seperti menguruskan kambing dalam kandang sudah tidak berlaku lagi. Kena raikan orang, tuan-tuan. Dengar pandangan orang, dengar hujah orang, raikan orang. Bukan kita nak mimpin dengan kuku besi, dengan zalim, tak mau dengar orang lain cakap. Zaman tu dah berlalu, tuan-tuan. Dan lebih malang lagi orang yang perangai seperti ini macam perangai Yahudi. Memang Yahudi melihat orang lain ni kambing, tuan-tuan. Kambing, babi, lembu, dia pandang orang lain begitu. Tidak ada nilai kemanusiaan langsung pada mereka ini. Tu yang digambarkan oleh Allah seperti hati yang keras. Ya, insyaAllah kita akan lihat dalam ayat-ayat berikut, dan pedoman diberikan. Quran ni dibawa satu isu, nanti dibawa rawatannya. Dibawa satu asakan, amaran, tekanan, di hujungnya ada penyelesaian. Itu kita kena bersabar untuk baca Quran, baca untuk cari pedoman, bimbingan, kerana ia adalah satu panduan untuk orang yang hidup, bukannya untuk orang yang mati. Liyunzir man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Quran turun untuk orang hidup, bukan orang yang telah mati. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.